Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fazil bin Edgar, berkat metrik bernomor 141435 daripada kru Eko level 200 akan membentangkan mengenai permainan pengakap. Okey. Untuk pengenalan permainan pengakap ini, aktiviti atau permainan ini hendaklah diadakan dalam setiap perjumpaan atau perkemahan pengakap. Dengan ini, barulah kemeriahan ini akan terserlah dengan adanya kru-kru yang menjadikan permainan ini lebih seronok. Tambahan pula pengetahuan kita mengenai aktiviti-aktiviti permainan pengakap ini. Jangan membuat aktiviti yang sama setiap kali perjumpaan. Hal ini kerana jika kita membuat permainan yang sama setiap kali perjumpaan, para kru akan merasa bosan dan akan merasa tidak senang untuk bermainnya sekali lagi. Kerana seperti yang kita tahu, kita perlu mencuba benda yang baru daripada benda-benda yang lama. Okay. Aktiviti ataupun permainan pengakap ini terbagi kepada dua, iaitu aktiviti dalam dan aktiviti luar. Okay. Next adalah aktiviti dalam. Untuk aktiviti dalam ini sesuai dilakukan dalam dewan atau bilik yang sesuai seperti rumah pengakap Scout Den. Seperti yang kita tahu, aktiviti dalam yang selalu diadakan adalah yang pertama, lakonan bisu. Lakonan bisu ini adalah permainan yang sangat popular. Alatan untuk membuat permainan bisu ini adalah menggunakan pen dan kertas sahaja. Cara memainkannya adalah mudah, adalah dengan menuliskan pelbagai pekerjaan atau suatu gerak kerja yang perlu dilakukan oleh para pengakap. Setiap kru atau patrol hendaklah menghantar satu wakil dan dia dikendaki mencabut satu kertas undi. Setelah membaca kandungannya, dia hendaklah beraksi di hadapan dan menyambung penekanan itu sehingga orang yang terakhir. Okey. Seperti yang kita dapat lihat contohnya. Okey, contoh kalau satu orang ni dia dah pergi ambil cabut kertas. So contohlah dia kena suruh buat gerak kerja menaiki motor. So dia akan melakonkan gerak kerja tersebut. Dia akan lakonkan. So dia akan melakonkan kepada ahli-ahli kru yang lain. Sampai ke belakang sekali, orang yang paling terakhir yang akan tampil ke depan untuk memberitahu apakah maksud di sebalik apa yang dia lakonkan pada awal tersebut. Next adalah membuat simpulan. Cara memainkan aktiviti ini adalah dengan menggunakan dua alatan, iaitu tali dan bangku. Bangku tersebut boleh ditukar menjadi kerusi. Salah. Bukan kerusi. Bangku ataupun kaki meja. Setiap kru dikendaki membuat simpulan yang ditetapkan. Pengakap disuruh menutup mata dengan scarf. Dan apabila nama simpulan diberi, mereka dikehendaki membuatnya dengan pantas. Dan apabila sudah, angkat tangan dan tunjuk simulan tersebut. Aktiviti dalam seterusnya adalah permainan kim. Permainan kim ini mempunyai 3 jenis deria permainan, iaitu seperti deria melihat, menyentuh dan mendengar. Deria lihat ini, cara memainkannya amat mudah, iaitu ikat 10 jenis objek di tali dan simpankan ke dalam kotak. Apabila pengakap sudah bersedia, mereka dinasihatkan supaya tidak bercakap. Next, selepas 1 atau 2 minit,
tali itu dimasukkan semula ke dalam kotak dan pengakap itu bolehlah berbincang dan menyenaraikan nama-nama objek yang dilihat mengikut susunan yang betul. Deria sentuh ataupun raba pula, cara memainkannya adalah mudah seperti deria lihat, iaitu objek-objek tersebut dimasukkan ke dalam karung, beg ataupun kotak dan setiap ahli kru pengakap diberi masa 1 minit juga untuk menyentuh objek-objek tersebut tanpa melihatnya. Setelah semua pengakap dalam kru tersebut menyentuhnya, maka mereka dikehendaki berbincang dan ketua menulis nama-nama objek tersebut. Deria dengar adalah memainkan pita tersebut untuk didengarkan oleh semua pengakap. Selepas bunyi itu dimainkan, mereka berbincang dan menyenaraikan bunyi-bunyian yang telah mereka dengar. Aktiviti dalam seterusnya adalah melukis gadget. Pengakap diberi tugasan untuk melukis gadget-gadget yang terdapat dalam perkemahan dalam buku log mereka. Selepas melukis gadget, mereka perlu membuat mini gadget dan seharusnya perlu ada 10 nama jenis-jenis gadget dengan menggunakan lidi dan benang. Dengan cara ini, para pengakap akan mereka akan lebih teratur semasa membuat gadget yang besar semasa perkemahan. Okey, selepas itu adalah ilmu asas pengakap. Okey. Para ketua haruslah sediakan beberapa soalan. Silap. Para jurulatih haruslah menyediakan beberapa soalan mengenai pengetahuan asas pengetahuan pengakap. Misalnya sejarah pengakap, simpulan dan ikatan. Soalan berbentuk subjektif atau objektif boleh disediakan. Selepas menjawab semua soalan itu, pengakap menukarkan kertas jawapan dan memeriksa jawapan bila pemimpin memberikan jawapan yang betul bagi soalan itu. Okey, setelah selesai aktiviti dalam, sekarang kita berpindah ke aktiviti luar. Seperti yang kita ketahui ialah aktiviti luar ini selalu diadakan di padang dan kawasan-kawasan yang lapang dan luas. Aktiviti pengakap yang selalu dibuat ataupun popular dibuat adalah mendirikan kemah. Pengakap diberi latihan mendirikan kemah supaya mereka cekap dan mahir mendirikan kemah sendiri. Cara lain ialah mendirikan kemah dalam gelap, iaitu dengan menyuruh pengakap menutup mata mereka dengan menggunakan skarf dan bayangkan pada masa itu sudah malam dan keadaan gelap gelita. Dengan cara ini, para pengakap akan lebih efisiensi dalam membuat tugasan mereka dan mereka rasa lebih bertanggungjawab dan berdisiplin. Seterusnya adalah meritis ataupun dikenali sebagai pioneering. Pastikan semua pengakap sudah mahir dengan ikatan dan simpulan. Gunakan tali yang sesuai apabila membina sesuatu projek perintis. Keselamatan haruslah diutamakan dengan memastikan projek itu selamat sebelum mencubanya dahulu. Okey, Ketua Petrel boleh merujuk kepada carta-carta atau model-model yang hendaklah mereka bina. Aktiviti orienteering juga selalu diadakan untuk menambahkan lagi ilmu pengakap dalam penyertaan. Sebelum memulakan aktiviti ini, adakan latihan menggunakan kompas dan peta. Peta yang selalu digunakan adalah peta topografi. Seterusnya adalah route orienteering.
Pengakap dikehendaki mengikut satu perjalanan yang ditetapkan. Salin perjalanan itu daripada peta yang ditunjukkan. Dalam perjalanan itu, pengakap ditugaskan untuk menandakan stesen-stesen tertentu sebagai tugasan dalam peta lakaran mereka. Satu had masa hendak ditetapkan. Projek orienteering ini pengakap dikehendaki mengikut satu perjalanan setelah menyalinnya di atas peta mereka. Apabila mereka menemui satu stesen, mereka dikehendaki membuat satu aktiviti, misalnya mengutip 2 jenis daun, mengutip sampah yang ada, menyanyi, dan sebagainya. Seterusnya adalah permainan aktiviti harta karun. Alatan yang perlu digunakan untuk membuat aktiviti ini adalah lakaran, peta topografi, kompas, objek seperti kacang, gula-gula sebagai harta karun. Satu peta kasar dengan bertanda X yang menunjukkan tempat sesuatu objek disembunyikan diletakkan di satu tempat. Misalnya di kawasan padang yang mempunyai pokok-pokok kecil. Kompas harus diberi kepada ahli pengakap untuk panduan mereka mencari arah lain hingga terjumpanya harta karun itu. Okey, aktiviti seterusnya adalah night stalking. Night stalking merupakan aktiviti yang amat popular di kalangan pengakap. Aktiviti ini dijalankan pada waktu malam dan semua ahli pengakap dikehendaki beruniform lengkap macam saya. Mereka dikehendaki mengekori seorang yang akan menjalankan beberapa gerak kerja di suatu tempat. Pada bila-bila masa, orang itu akan menoleh ke belakang untuk menangkap pengakap yang mengekorinya ataupun yang mengintipnya. Pada akhir aktiviti ini, setiap ahli pengakap hendaklah melaporkan gerak kerja yang mereka lakukan oleh orang yang diintip itu. Sementara si pengintip pula dikehendaki melaporkan jumlah pengakap yang dia lihat dan markah akan ditolak bagi setiap pengakap yang dapat dilihatnya. Okey, sekarang tibalah untuk aktiviti luar yang terakhir. Aktiviti luar yang terakhir adalah membuat aktiviti mata angin. Mata angin ini merupakan perkara lazim yang wajib diketahui oleh semua pengakap. Sebelum memainkan permainan mata angin ini adalah menentukan arah mata angin yang betul, iaitu utara, selatan, timur, barat. Okay. Tiap-tiap patrol atau kru berbaris menghadap ke arah utara. Ketua patrol berdiri di hadapan penolong. Ketua patrol berdiri mendengar selatan. Mereka hendaklah melompat dan berdiri menghadap selatan. Jika didapati pengakap itu menghadap ke arah lain, maka dia dikehendaki untuk duduk dan permainan itu diteruskan semula. Ceritanya dia tersingkirlah daripada permainan itu. Sampailah sehingganya sedikit demi sedikit ahli-ahli kru yang lain pun duduk juga dan tersingkir. Bila didapati semua pengakap dalam suatu patrol itu telah dihukum duduk, patrol ataupun kru itu diisytiharkanlah. Sekian. Untuk kesimpulannya, permainan atau aktiviti pengakap ini dapat membina hubungan yang kuat antara kita dengan ahli yang lain. Hal ini mengatakan bahawa ilmu pengetahuan kita dapat bertambah dan dapat digunakan pada masa yang akan datang. Kebanyakan aktiviti ini juga memerlukan kerjasama kru yang tinggi. Dengan cara ini, setiap kru dapat saling memahami antara satu sama lain dan chemistry antara masing-masing kru akan terjalin. Kekurangan kru dapat diatasi bersama. Sekian itu daripada saya, pembentangan mengenai permainan pengakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.